Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, para pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hari ini 17 September 2022, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, juzuk yang ke-26. Masih lagi nak habis dah. Ayat yang kita akan bincangkan bermula ayat 15. Bermula ayat 15 sehingga ayat 19. Iaitu tajuk kita pada kali ini, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bagi orang muttaqin, orang yang bertakwa, bagi mereka syurga yang begitu cantik, indah. Apakah sifat kriteria yang melayakkan mereka menjadi orang bertakwa sekaligus sampai ke syurga Allah Azza wa Jalla? Kita akan tengok sifat dianya dalam ciri dalam ayat-ayat ini, iaitulah sifat mereka beribadat pada waktu malam, dan juga sifat berinfak, banyak bersedekah fi sabilillah, maka dia sampai ke syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita baca ayat dan kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 1152. 1152. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Itu ayat kita. Lis-sa'ili wal mahrum. Balik semula kepada ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditetapkan dalam beberapa taman-taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Para pelajar, tengok munasabatul ayah. Munasabah ayat ini di nota di bawah tu, nota 1682. Ada munasabah. Setelah diterangkan keadaan orang-orang yang ingkar dan balasan buruk yang disediakan untuk mereka,
Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal orang-orang yang beriman dan balasan yang sebaik-baiknya yang akan dinikmati oleh mereka. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Amin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Banyak kelebihan jadi orang bertakwa ni. Allah kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan-amalan yang baik pun Allah Ta'ala terima daripada orang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang bertakwa duduk dalam syurga. Jadi kelebihan menjadi orang bertakwa ini sangat besar. Kerana itulah lorong jalan kita nak sampai ke keredaan Allah Azza wa Jalla dan nak sampai ke syurga yang dijanjikan itu. Jadi kena ingatlah. Baik para pelajar sekalian, dalam ayat yang lepas juga, dalam munasabah lagi, Allah Subhanahu wa taala zakara jaza. Allah Taala sebut balasan siapa yang bebas diri daripada fitnah, iaitulah dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri kepada mereka jannatin wa uyun. Maka ayat ini disebut, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ulama tafsir kata, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah. Takut apa? Sakhatallah, takut pada kemurkaan Allah. Wa azabahu, dan takut pada azab Allah. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. La mustaqirruna fid daril akhirati fi basatin azimah, mereka akan duduk tenang dalam syurga nanti di akhirat, dalam kebun-kebun yang besar dan mata air yang mengalir. Ya Rabb, kita dengar apa semangat dah. Kama qala tabaraka wa ta'ala, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 51 dan 52, innal muttaqina fi maqamin amin. Orang yang bertakwa duduk di tempat yang aman, dalam kebun-kebun dan mata air yang mengalir. Sama ya, kalau kita nak kumpul ayat-ayat tentang syurga, Allahu Akbar, kita rasa nak pergi sangat-sangat, nak buat persiapan sangat, kan? Ada satu kisah, dengar kisah ni. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Ummar Rubai' bintal Bara'. Ar-Rubai' nama dia. Siapa dia nak dapat anak, nak dapat adik sehari dua ni, ambil nama ni, Rubai'. Senyum dia tak sih. Tak mahu. Tak sih. Nama sahabat ni Rubai'. Dia Rabi' Rubai'. Orang Arab ni suka nama tasghir, Rubai'. Bintil Bara', dia ni Ummu Harithah bin Ibni Suraqah. Anak dia nama Harithah bin Suraqah. Ia mati syahid. Anak dia mati. Mak dia Rubai' mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Nabi Allah, wahai Nabi, ala tuhaddithuni an Harithah, aku nak dengar jaminan tentang anak saya nama Harithah, dia mati tu. Wa kana qutila yauma badrin, dia mati pada hari peperangan Badar. Asabahu sahmun gharib, kena panah entah dari sudut mana, tak tahu. Panah, siapa dia yang panah tak tahu. Yang penting panah mari kena, mati.
Fa in kana fil jannati sabirtu, kalau dia dalam syurga aku sabar. Wa in kana ghaira zalika ijtahadtu alaihi fil buka, kalau anak aku bukan dalam syurga aku nak menangis kuat-kuat. Nabi bila ditanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan terima wahyu. Allah Taala akan maklumkan di mana keduduk Harithah. Nabi pun bagi tahu, ya Umma Harithah, innaha jinanun fil jannah. Dalam syurga tu banyak kebun-kebun yang cantik, yang indah. Wa inna ibnaki asabal firdausal a'la. Anak awak sudah berada di Firdaus, syurga Firdaus yang tertinggi. Allahu Akbar. Hani'an li Harithah wa Ummur Rabi'. Allah. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Kita dalam masalah benda-benda gaib jangan duk pandai-pandai. Jangan duk cerita sendiri, duk buat analisa sendiri sebab benda tak nampak. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh buatnya iaitulah bila ada nas yang menyebut tentang sedemikian, barulah kita kata orang dalam syurga dengan jaminan yang telah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita tak cakap dengan hawa nafsu, apa yang dia kata itu wahyu dari Allah. Mari kita pergi kepada ayat 16. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Allahu Akbar. Dengan makna akhidina fil jannati, mereka telah mengambil yang apa yang dalam syurga itu, ma'atahumullahu ta'ala minan ni'ami wal khairat, segala nikmat, segala kebajikan mereka telah ambil. Nah, ini tafsir lagu ini iaitu telah disebut oleh para ulama yang ramai mengatakan akhizin di sini ambil nikmat syurga yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ada juga pandangan yang kedua, tanda di pelajaran ini. Al-Qaulus Tsani wa zahaba Ibnu Jarir. Al-Imam Ibnu Jarir ini Tabari rahimahullah, dia kata annal makna amilina fid dunya, mereka itu orang yang beramal dalam dunia, bima amarahum bihillahu minal faraid, Allah Ta'ala perintahkan amalan-amalan yang fardu, akhizina ma'atahum, yakni mereka telah mengambil, menerima, beramal dengan semua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini satu. Tapi kata Ibnu Katsir, dengan ni komentar daripada Ibnu Katsir, ini juga pandangan diambil daripada Ibnu Abbas, tapi sanad dia dhaif. Sanad dhaif. Kata Ibnu Katsir, wallazi fassara bihi Ibnu Jarir fihi nazar. Apa yang disebut oleh Ibnu Jarir tentang akhizi itu mereka menerima amalan dunia, itu satu analisa yang perlu diperhalusilah, fi nazar. Lianna qawlahu akhizin, kana akhiz itu hal daripada fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum. Mana ayat itu kalau mengikut dalam susunan ayat, dia tak mungkin lagi ke dunia. Fi jannatin wa uyun, dalam syurga yang begitu cantik, mata-mata air, akhidina ma'atahum, ay mereka menerima nikmat yang ada dalam syurga. Itu kata siapa? Analisa yang dibuat oleh Imam Ibnu Katsir dalam masalah ini. Baiklah, kita kata makna akhizin itu ambil dalam syurga itu lebih nampak lebih berkait dengan ayat yang sebelumnya, wallahu alam. Tapi imam-imam tu hebat belaka.
imam-imam yang besar belaka, kita menghormati pandangan mereka. Jadi ayat ini balik kepada ahli syurga. Akhidina ma atahum rabbuhum, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur ayat 18, fakihina bima atahum rabbuhum. Fakihin, buah-buahan yang Allah Ta'ala anugerahkan ke dalam syurga. Allahu Akbar. Dalam hadis wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqulu li ahli al-jannah, ya Rabb, Allah Ta'ala berfirman kepada ahli syurga, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga. Fayaqulun, mereka akan jawab, labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Apa makna labbaik? Ya Rabb. Mereka jawab, itu bahasa orang yang berlemah lembut ni dipanggil labbaik. Labbaika ya Rabb, labbaika rabbana wa sa'daik. Jadi kami terima, wahai Tuhan kami yang maha bijaksana, yang maha mulia. Wal khairu fi yadaik, semua kebajikan itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu cara kita jawab. Labbaika, apa makna labbaik? Labbaika ay adwamu ala ta'atika, dawaman ba'da dawami. Maknanya aku berterusanlah melakukan ketaatan padamu ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin. Wa sa'daik ay sa'atu ta'ataka ya Rabbi musa'adah. Jadi aku nak ambil memberi pertolongan, bantuan, ataupun bahasa lain kata ijabatan ba'da ijabatin. Labbaik makna kita perkenan menyahut seruan Allah Azza wa Jalla. Tuhan pun tanya dia, hal raditum, ahli syurga? Semua jawab labbaik. Adakah kamu telah redha dengan nikmat yang aku beri? Fayaqulun, mereka pun jawab, malana la narda ya Rabb, bagaimana kita tidak redha ya wahai Allah? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau telah anugerahkan kepada kami benda yang kau tak beri pada orang lain. Dia ingat dia ya boleh, orang lain boleh juga. Fayaqul, Allah berfirman, ala u'tikum afdal min zalik. Allah kata, nak kata dia, aku beri lebih baik daripada ni. Fayaqulun, jawab ahli syurga, ya Rabb, wa ayyu fadlin wa ayyu syai'in afdalu min zalik, apa lagi yang lebih cantik daripada syurga ini? Fayaqul, Allah Ta'ala berfirman, uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada, aku telah letakkan kepada kamu keredaan aku tak akan murka lagi kepada kamu selama-lama. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, ya Allah jadikan kami di kalangan orang-orang yang mendapat keredaan-Mu ya Allah. Kemudian ada lagi dalam hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam hadis lain yang kita dah baca dalam ayat yang lepas, waladaina mazid, dalam surah Qaf, aku ada tambahan. Apa dia tambahan? Tengok kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah menyatakan dia ni redha dan dia buka hijab sehingga ahli syurga dapat memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, muka yang bercahaya pada hari itu dapat memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tengok akhir ayat. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Siapa orang ni? Orang yang berada dalam syurga, orang yang mendapat keredaan Allah, orang yang dapat memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Manhum, siapa mereka? Ini jawapan dia. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang muhsinin. Apa dia muhsinin? Orang yang berbuat kebaikan. Kita nak jadi orang layak ini,
Kita kena jadi muhsin. Apa dia muhsin? Orang yang ada sifat ihsan. Bagaimana sifat ihsan itu? Dalam hadis Jibril itu dia. Hadis Jibril yang panjang. Apabila Jibril tanya tentang akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada kami apakah itu ihsan? Ihsan itu apa? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sembah Allah seolah-olah kita nampak Tuhan. Kalau kita tak nampak, biar kita rasa Allah tengok kita. Biar kita merasai, menjiwai kita duduk di bawah pemerhatian Allah. Hadis ini rawahu Muslim. Maknanya apa makna ihsan? Ihsan tu, muhsinin tu. Apa maksud? Tanda ni pelajar. Muhsinin ay anna ihsanahum, ihsan tu sendiri mengandungi makna beribadat kepada Allah Azza wa Jalla yang esa tiada sekutu baginya. Wal qiyam bihuquqihi, menunaikan hak-hak Allah. Allah perintah kita suruh solat, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, suruh buat benda baik, tinggal benda mungkar, semua kita ikut. Wa huquqi ibadihi, dan juga menjaga hak manusia. Hak orang kita kena jaga, jangan ambil barang orang, jangan curi hak orang. Nak ambil hak orang kena minta baik-baik. Tanggungjawab suami kepada isteri, tanggungjawab isteri kepada suami dijaga, tanggungjawab pada anak-anak dipelihara. Maka itu dia panggil orang ihsan. Orang yang ihsan itu makna akhir darjat ihsan. Darjat kita rasa kita duduk di bawah kawalan Allah sentiasa, barulah kita akan lakukan apa yang disuruh, kita akan tinggal apa yang dilarang, kita tidak berani melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Satu sifat. Boleh. Sifat muttaqi yang pertama, muhsinin. Sifat yang kedua, Allahu Akbar. Sifat yang kedua, ayat 17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk tidur. Allahu Akbar. Tengok. Munasabatul ayah. Bila Allah Ta'ala sebut sifat muttaqin, sifat ahli syurga itu salah satu sifatnya ihsan, maka Allah Ta'ala nyatakan di antara sifat mereka, selain daripada menjaga tauhid, iaitulah dia jaga ibadat. Aikanu minal laili ma yahja'un. Aikanu yanamuna qalilan minal lail. Mereka tidur sedikit je malam. Fahum yukabiduna as-sahara fil lail. Mereka bangun, celek mata, berjaga malam. Untuk apa? Untuk apa? Tengok cerita, tengok movie, tengok bola. La li'ibadati rabbihim, bangun kerana nak beribadat. Allahu Akbar. Kita sekarang ni bangun juga malam, bangun tengok cerita, bangun duduk bertempik tengok orang berebut buah. Buah apa? Buah orang larang. Bola pakat dia main hot tu belakang. Orang Kelantan kata bo tu makna cukup. Bola maknanya cukup lah. Tapi hot tu kita berebutnya. Tak salah main. Tapi waktu kita bangun tu waktu munajat, kita bangun duk bertempik, ya Rabbi ya Karim ya Allah. Malu kita kepada Allah. Waktu Tuhan bertanya siapa dia istighfar masa ni, hal minta ibn hal min Allah. Tiba-tiba masa itulah masa kita apa? Masa kita bangun duk bertempik, malu dengan Allah. Karena itulah guru kami berpesan, kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Mana kalau bangun malam tak mampu nak bangun tahajud, tak usah bangun. Tahajud tak bangun, bangun bertepik bersorak boleh? La, malu kita dengan Allah. Jadi mereka bangun pada waktu malam, kenapa? Kerana beribadat kepada Allah Azza wa Jalla.
Banyak sekali ayat-ayat tentang bangun malam. Pelajar-pelajar tanda untuk tadabbur. Ana bagi nombor ayat je. Kalau kita baca semua ayat ni panjang. Yang pertama surah Al-Isra. Surah Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjad bihi. Yang kedua walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Surah Al-Furqan ayat 64. Yang ketiga tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Surah As-Sajdah ayat 16. Ini kita baca semua ni. Yang keempat surah Az-Zumar ayat 9. Yang kelima surah Al-Muzammil ayat 2, 3, 4. Berapa dah? 6. Yang keenam surah Al-Insan ayat 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Allahu akbar. Hadis. Dengar hadis pula. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Dia kata di antara awal kuliah ceramah ataupun tazkirah Nabi sallallahu di Madinah yang pertama sekali aku dengar lepas dia masuk Islam, Nabi berpesan 4 perkara. Dengar ni. Ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak, cucu-cucu dengar pesanan Nabi. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, absyus salam, sebarkan salam. Kita jumpa orang kita kata assalamualaikum. Yang kedua wa at'imut ta'am, banyaklah beri makan kepada orang. Kita selalu buat makan pagi pun buat, makan tengah hari pun kita jamu, makan malam pun kita buat, selalu buat. Dua ni hubungan kita dengan manusia. Ada lagi riwayat kata wasilul arham, hubungi silaturahim. Hubungi silaturahim. Mana kita perhubungan anak-anak jangan putus. Kemudian barulah hubungan khas antara kita dengan Allah. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangun salat tengah malam dikala di saat orang lain tidur. Apa kita dapat? Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan dapat masuk syurga dengan sempurna, dengan sejahtera. Nak tak nak kita syurga? Nak? Buat 4 perkara ni. Salam, sentiasa bawa jamuan bagi makan, hubungi silaturahim, dan salat malam dikala orang lain tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Hadal hadis akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi wa sahahu wa jawwada isnadahu jam'un minal muhaqqiqin, seperti Imam Nawawi, Ibnul Mulaqqin, Ibnu Hajar dan juga ulama semasa. Alhamdulillah. Nak lagi? Nak suruh semangat? Satu lagi hadis. Hadis ni someh. Hadis ni menarik para pelajar. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha. Comel, dengar. Dalam syurga esok ada satu tempat, satu bilik, kita duduk luar nampak dalam, wa batinuha min zahir, duduk dalam nampak luar. Macam bilik daripada kristal. Kristal kau curah comel. Duduk dalam nampak luar, duduk luar nampak dalam. Wih, lawanya. Faqala Abu Musa al-Ash'ari, dalam hadis ni dia sebut nama penanya. Ada hadis lain dia tak sebut. Dia kata qala rajulun, bangun orang Badui ni, orang tak pernah tengok ni. Mana ada zaman mereka tu bangunan kristal macam zaman kita. Jadi dalam hadis ni menamakan penanya itu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Liman hiya ya Rasulullah? Rasulullah, comelnya untuk siapakah itu? Dia ingat untuk nabi-nabi, untuk para rasul. Nabi kata apa? Dengar ni. Kita rasa kita layak tak layak? Insya-Allah kata. Qala sallallahu alaihi wasallam liman alana al-kalam.
bagi orang yang lembut cakapan dia. Kecek molek dengan orang. Orang Kelantan kata kecek molek dengan orang. Dia lain. Ni ada sahabat-sahabat kita orang luar ni, dia kata ustaz kita nak kecek ustaz. Kecek makna kelentong. Kalau nak bercakap dengan saya kecek. Dia ada sabdu. Saya nak kecek. Nak kecek mana nak bercakap. Kalau kata nak kecek awak, jangan kena pelempang orang lah. Jadi dia nak kecek. Jadi dalam hadis ni Nabi kata liman alanal kalam, orang yang kecek molek. Cakap baik, lemah lembut. Wa at'amat ta'am, orang yang banyak beri makan kepada orang. Ada pula bak makan ni. Kita dengan makan berpisah tiada. Selagi tak mati makan. Hak ni tajuk kita. Wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyam. Dia bangun berdiri kerana Allah, mana ibadat dalam kan orang lain sedang tidur. Hadis ini rawahu Ahmad wal lafzu lahu wa Tabarani wal Hakim wa hasanahu jam'un minal ulama. Alhamdulillah. Hadis sahih. Baiklah para pelajar sekalian, berapa dah sifat dia? 2. Sifat yang ketiga. Tulis nombor baru jelas kita punya sifat yang kita nak jadi ni insya-Allah. Ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, bila waktu sahur, akhir malam sebelum fajar, waktu orang sunat bangun sahur. Itu nak panggil waktu sahur. Bukan bangun makan. Kalau tidak nak puasa tak payah makan. Kita bangun untuk apa? Hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, sebelum subuh itu, mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon keampunan. Ni kita waktu tu waktu istighfar. Ay wahum fi akhiril laili yatlubuna minallahil maghfirata lidzunubihim. Pada akhir malam mereka bangun istighfar, minta ampun dengan Allah daripada dosa-dosa, ataupun minta ampun dengan Allah kerana kecuaian kita, kelemahan kita daripada melakukan ibadat. Jadi kita ni ada 2 tanda ni pelajar. Ada 2 keadaan. Orang yang bersalah, dia minta ampun, minta maaf dengan Allah kerana apa? Kerana kesalahan dia. Ada orang yang tak bersalah. Dia tak buat dosa apa? Dia duduk relax rumah dia, duduk pondok dia, mari masjid, balik pondok. Buang orang apa tidak. Apa salah dia? Dia minta ampun juga litaksir, kerana kelemahan diri kita. Banyaknya nikmat Allah beri, kita syukur tak banyak. Tuhan bagi lidah kita bercakap, kita istighfar, kita zikir berapa kali je hari ni. Allahu Akbar. Allah Ta'ala beri kepada kita segala kemudahan. Kita pula banyak kelemahan, kita istighfar. Ini dia panggil banyak istighfar. Istighfar tu 2 sebab. Satu kelemahan kita, satu lagi kerana kesalahan kita. Dan waktu istighfar yang terbaik, wal mustaghfirina bil ashar. Surah Ali Imran ayat 17. Dan orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Hadis dengan hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun pada 1/3 akhir malam, pada tiap malam ke langit dunia. Kita jangan letak dalam kepala kita, bila bincang tentang Allah, kita duk mikir dengan otak kita, turun lagu mana? Itu Allah, nama dia laisa kamitslihi syai'. Bagaimana turun? Hak itu hak Allah. Jangan duduk bahas. Hina yabqa thulusul lailil akhir, ketika tinggal lagi 1/3 malam yang akhir dekat subuh. Yaqul, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa berdoa pada waktu ini, aku perkenankan doa. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa dia minta dengan aku akan beri. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang minta ampun, aku beri keampunan. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslimun. Jadi ini para ulama mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Mereka lewatkan istighfar. Lepas tu
Awal malam buat apa? Awal malam dia solat. Solat, akhir istighfar. Untuk apa? Penutup malam. Tadi aku solat ya Rabbi, kalau ada kekurangan, tak khusyuk, tak sempurna, maaflah. Kalau ada kesalahan, maaflah ya Rabbi. Itu dia panggil istighfar, minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Bila apa? Kanu yuakhiruna al-istighfar min dzunubihim, mereka menutupkan istighfar itu daripada dosa-dosa dia ila sahar, pada waktu sahur. Mari zaman kita ni dia panggil zaman mazhab Zoom. Kenal mazhab Zoom? Kenal? Apa dia Zoom? Ni Zoom, mazhab TikTok, mari belakang dah ni. Nah, musim-musim Covid ni tobik macam-macam, keluar macam-macam. Jadi ada orang duk menganjurkan pukul 4 pagi, pukul 5 pagi pakat masuk Zoom belakang. Kita pakat duduk macam-macam dia bacaan dah, ada hak zikir, ada hak ngaji kita, ada. Kita kata tuan dan puan, manhajul Qur'ani bukan mazhab Zoomi. Manhaj Quran pada waktu pagi ni istighfar, kita bangun seorang-seorang kita duduk di rumah kita duduk di bilik kita istighfar, ambil wudu, kita solat tahajud, nak ikutlah nak solat tahajud ke solat apa benda yang penting solat sunat, kemudian kita istighfar, minta ampun dengan Allah, kita menangis seorang diri, tak perlu menangis dalam grup yang ramai-ramai. Habis tak molek, tak elok ke masuk grup. Saya tak kata tak elok, tapi inilah gaya Quran, inilah gaya salafus soleh. Mereka bangun solat malam seorang-seorang, bukan bergrup-grup, bukan berzoom-zoom dan macam-macam lagi. Kalau hak zoom, ada setengah zoom tu berbayar tu. Allah, nak ngaji tajwid pukul 5 pagi. Tak payah bangun ngaji Quran yang mana ada, bangun istighfar, titiskan air mata di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu yang terbaik. Jangan masuk dalam perangkap talbisu iblis, nak main kita dengan macam-macam benda yang dia permainkan. Baiklah, tamatlah kita. Berapa ada sifat? 3. Ya, sifat yang pertama, orang-orang bertakwa ni, yang pertama dia muhsin. Yang kedua, malam dia tak berapa tidur. Yang ketiga, beristighfar pada waktu sahur. Yang keempat, tulis. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada bahagian harta-harta mereka ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Dia ada 2. Ai wa fi amwalil muttaqin al muhsinin, dalam harta orang yang bertakwa yang muhsin itu nasibun sabitun lil muhtaj, ada bahagian yang tetap bagi orang yang memerlukan, sama ada orang yang temari minta ataupun al-mahrum, orang yang tak minta-minta. Dia perlu tapi dia tak minta. Nabi sebut dalam hadis, orang yang kalau kita betul-betul nak bantu, orang betul-betul kita nak bantu siapa dia? Iaitulah orang yang tidak meminta. Hak duk minta tu dia pandai dah tu cari benda. Dah, dia pandai dah nyari benda. Kita pergi cari siapa? Cari hak tak minta. Hak tak minta ni lebih baik. Sebab apa yang minta-minta lebih baik? Sebab dia orang panggil baik nafsu, baik jiwa dia. Bila baik jiwa, kita pun tak apa ni, tak susah dengan dia cari. Baik para pelajar sekalian, ini di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada kita apa? Supaya kita sentiasa menyediakan harta kita tu untuk orang-orang yang memerlukan. Dia minta ke tak minta, bui. Tapi kalau dia minta, kita tengoklah keperluan dia tu. Yang tak minta, itu lebih baik daripada kita ambil yang minta. Mana hadis? Tulis. Hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Laisal miskin alladhi taradduhul aklatu wal aklatan. Bukanlah orang miskin yang kamu kena tolong cari tu, orang yang duk minta-minta, duk minta makanan sana sini. Walakinnal miskin, orang betul-betul miskin yang kamu kena cari, iaitu laisa lahu ghinan, tak ada orang kaya tolong dia, wa yastahyi, dia malu, wala yas'alun nasa ilhafa, dia tidak meminta-minta dengan orang. Ni hadis dalam Bukhari
Jadi kalau kita nak tolong, kita pergi cari orang perlu, tapi dia tak minta. Habis macam mana kita tahu? Itulah tanggungjawab kita. Siasat keluarga kita, anak beranak kita, jiran tetangga kita, orang kampung kita, kita cari mana orang yang perlu. Dia ni anak 10 anak dia. Kerja dia apa? Menoreh. Menoreh ni dia ikut musim. Kalau mari musim hujan tak boleh menoreh. Jadi kita tengok orang ni perlu bantu. Awak cukup lah? Tak cukup, saya bagi. Ni hak dia mari minta hari-hari ni. Dia panggil geng scammer ni. Ni dalam grup, dalam orang duduk live dia duduk minta. Hak ni tak sabui. Dia ni pandai. Baik para pelajar sekalian. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa fi amwali, dalam harta orang yang baik itu ada bahagian orang miskin. Apa dia bahagian? Ulama kata orang miskin hak minta jelas, tapi hak tak minta tu al-mahrum, al-faqir alladhi la yu'ta sadaqah. Orang tak beri sedekah dia. Li dhannin nas annahu ghairu muhtaj. Orang sangka dia tak perlu. Min ta'affufihi an izharil faqri, kerana dia baik nafsu, dia tak zahirkan kesusahan dia. Ini kita tahulah orang ni orang miskin. Jadi banyaklah hadis ni. Ada ulama kata harta tu harta zakat 1/40. Ada kata tak, lain pada zakat. Hak zakat tu wajib dah tu. 1/40 daripada harta kita yang banyak itu untuk orang pakai miskin. Zakat. Ada lagi lebih pada zakat. Sedekah. Hadiah kita beri. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah 5 ayat yang kita huraikan secara ringkasnya. Al-an, sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Boleh? Faedah yang pertama, ayat innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqin, sesungguhnya orang yang bertakwa itu di alam syurga. Ayat ini menyatakan, dia panggil dalam ulama usul fiqh, dia panggil dilalatul ima'i wat tanbih. Dalil secara isyarat dan peringatan bahawa orang muttaqin itu duduk dalam syurga, duduk dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebab apa? Kenapa dia boleh masuk? Sebab dianya, iaitulah kerana dia bertakwa. Sebab dia kerana dia bertakwa. Maka siapa yang bertakwa, dialah orang yang layak untuk ke syurga. Marilah kita jadi orang bertakwa. Kita sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Amin kata. Allahumma ja'alna minal muttaqin al-muhsinin. Ya Allah, jadikan kami orang bertakwa dan orang muhsin. Itu dia panggil ayat muttaqin. Kemudian kenapa Tuhan sebut jannatin wa uyun? Syurga, kebun-kebun dan air. Jawab dianya, bila kata jannatin jamak, kebun-kebun yang banyak, di celah dia tu ada uyun, ada mata air. Comel. Comel kata comel. Sangat comel. Macam mana kita nak pergi? Jadi orang bertakwa, orang yang muhsin. Malam-malam kita bangun tahajud, bangun istighfar. Allahu Akbar. Kita penuntut ilmu ni, kadang-kadang malam-malam bangun baca kitab, murajaah tafsir, murajaah hadis. Kita mengharapkan Allah Ta'ala jadikan itu sebahagian daripada kanu minal laili, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang ini juga orang yang tak banyak tidur pada waktu malam kerana mencari, menyemak murajaah ilmu untuk disampaikan dan diamalkan, insya-Allah. Baik, yang kedua, tulis yang kedua. Akhizina ma atahum rabbuhum. Akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka telah menerima apa perkara yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka. Ayat ini menjadi dalil kepada banyak benda. Di antaranya qabuluhum lahu. Mereka dah terima nikmat Allah Ta'ala.
Qabul. Yang kedua, mereka redha dengan pemberian yang Allah beri yang begitu besar. Yang ketiga, mereka telah sampai ke syurga tanpa halangan lagi. Setelah melalui proses, sampai ke syurga. Yang keempat, mereka telah menerima balasan mengikut amalan. Balasan itu mengikut amalan. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi oleh kerana mereka atas dunia dulu, dia terima arahan Allah Ta'ala, dia lakukan ibadat Allah Ta'ala dengan redha, tunduk, akur, lapang dada, maka sekarang ini mereka menerima pahala balasan dalam syurga dengan lapang dada juga, dengan tenang, dengan redha, dengan penuh ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tanda yang ketiga, wa innahum kanu qabla zalika muhsinin. Mereka sebelum daripada itu telah menjadi orang muhsinin. Apa dia muhsinin? Orang yang baik. Apa dia orang baik? Ai ahsanu fi ibadati rabbihim. Mereka beribadat dengan sepenuhnya. Kaan dia sembah Allah Ta'ala seolah dia nampak Allah, ataupun dia merasai, menjiwai Allah tengok dia. Satu. Yang kedua, ahsanu ila ibadatillahi. Mereka juga ihsan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan memberi infak. Wa fi apnal infak wa fi amwalihim haqqum. Beri. Orang perlu, kita bantu. Mereka juga ihsan dengan ilmu mereka untuk mengajar orang-orang yang tak tahu. Beri nasihat. Mereka berihsan juga ketika berinteraksi dengan orang, bercakap lemah lembut, suka bagi makan. Allahu Akbar. Jadi dia kata muhsinin, jadi ihsan dalam semua perkara. Dalam hadis Nabi SAW, tanda hadis, Nabi kata, Inna Allah katabal ihsan fi kulli syai. Allah Ta'ala tulis ihsan itu dalam semua perkara. Wa iza zabahtum fa ahsinu zibhah. Nabi kata, kalau kamu sembelih, baikkan sembelihan kamu. Sembelih tu, sembelih pun kena sembelih dengan baik. Jangan sembelih cari pisau tupuk. Nabi kata nak sembelih dengan baik, tajamkan pisau, biar kita sembelih tu serak kena ke tengkuk ayam tu, putus gitu ya. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu bunuh, sembelih dengan baik. Wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih zabi'atahu. Tajamkan pisau, letak baik-baik kita punya apa tu? Hayawan yang kita nak sembelih. Hadis ini rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Itulah dia punya ihsan. Baik, yang ke berapa dah kita? 4 dah. Yang keempat. Yang keempat, tulis nombor 4. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit je tidur malam. Timbul lagi soalan, Allah Ta'ala puji mereka kerana sedikit tidur. Allah tak puji mereka, tak puji apa? Tak puji mereka dengan banyak bangun malam. Macam mana dia kata? Tuhan tak kata kanu kasinu ila ma yasharun. Apakah hikmah? Apa beza di antara berjaga malam dengan sedikit tidur? Al-jawab dia isyarat, tanda pelajar. Isyarat bahawa tidur mereka itu ibadat. Dia tidur ibadat. Sebab apa? Sebab dia niat, aku tidur ni kerana nak kuatkan tubuh, cukupkan tenaga untuk bangun, beribadat di akhir malam, untuk besoknya nak bekerja, nak mencari rezeki, nak pergi berjihad. Maka orang tu dia panggil kanu qalilan minal laili ma yaja'un. Mereka malam sedikit je tidur. Kalau tidur pun untuk menguatkan tenaga. Sebab tu saya kata mereka berjaga malam dah. Kanu minal laili qalilan yaja'un. Jadi di antara wazalikal huju', apabila mereka tak tidur banyak, sebab apa? Sebab sibuk dengan ibadat, sibuk dengan istighfar. Jadi secara automatiknya mereka tidak ada
perasaan takabur, perasaan bangga diri sebab aku ni banyak bangun berjaga malam. Tak, dia kata aku tidur sikit sebab banyak ibadat. Kita hari ni sikit ibadat, banyak tular. Dah. Oh, tahajud sekali ya. Tahajud perdana. Habis kata pindah semua Facebook dia masuk. Maklumat dia tahajud perdana. Kita apa ni? Nah, jadi kita nak dalam ayat ini kata di ulama tadabbur, sunat bangun malam dan mencela orang yang tidur terus tak bangun malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka bangun pada waktu malam, banyak menggunakan waktu malam itu untuk beribadat. Jadi kenapa dia panggil ibadat ini ikhtisasun bil lail? Ibadat yang besar ni Allah Taala letak pada waktu malam. Sebab apa? Cuba tengok ayat. Dalam surah Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah jalankan hamba dia pada waktu malam. Dalam surah Isra ayat 9, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada waktu malam bangun tahajud. Dalam surah Qaf ayat 40, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Pada waktu malam bertasbih. Hai. Dalam surah Al-Muzammil ayat 6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Berapa lagi munak? Banyak lagi. Dan ayat hadis yang kita baca tadi, hadis yanzilu rabbuna, Allah Ta'ala berfirman pada akhir malam, siapa minta ampun, siapa dia berdoa, itu di antara waktu tajalli, waktu Allah Ta'ala buka seluas-luasnya pintu kepada kita, tapi kita tidur. La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, yang terakhir, wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Ayat ini menjadi isyarat ila annahum kanu yatahajjaduna wa yajtahidun. Jadi mereka ni bertahajud, bersungguh-sungguh beribadat pada waktu malam. Supaya apa? Supaya orang tak tahu dia bangun. Kita bangun nak suruh orang tahu. Saya tak bagi tahu kepada siapa-siapa ustaz saya bangun. Betul ke tidak? Sekarang ni jangan main. Semua pergerakan kita ada waktu, ada jam. Bangun pukul 4:30 pagi, ambil habis grup dia masuk WhatsApp. WhatsApp bangun tuan-tuan kita bertahajud. WhatsApp dia ambil video-video. WhatsApp kata-kata, nak tunjuk awak bangun tahajud lah tu. Pukul 4:30 pagi, pukul 5 duduk share benda-benda. Saya tak bagi tahu. Tak payah bagi tahu, tapi orang tengoklah awak bangun. Tak usah duduk share apa-apa. Nak share dekat-dekat nak subuh 10 minit lagi boleh lah. Lepas solat subuh itu yang terbaik. Nak suruh orang baca. Tak usah suruh lagi, tak usah bagi tahu kita bangun. Kita bangun tu dengan Allah Azza wa Jalla, bukan bangun dengan grup. Maka di antara siratul karim, gaya hidup orang yang mulia, ya'ti bi ablaghi wujuhil karami wa yastaqilluhu. Orang yang mulia, dengar ni, tanda kata-kata hikmah daripada Ar-Razi. Dia kata orang yang mulia itu, dia buat banyak kebajikan tapi dia anggap itu sebagai benda yang sedikit. Wa ya'taziru minat taqsir, dia meminta ampun, minta maaf di atas kelemahan kekurangan dia. Kita ni banyak perkara. Ingat, kenapa Nabi SAW ajar selepas daripada salat, Nabi kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Banyak kali dah kita jawab ni. Hari ni nak jawab pula. Ulama hadis kata, ulama sirah kata, Nabi kita istighfar kerana dia bimbang. Ada kelemahan, kekurangan dalam salat dia. Bila dia bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, minta ampun, minta ampun. Takut ada kelemahan, kekurangan dalam salat aku tadi. Itu Nabi. Gaya Nabi SAW. Jadi dia bimbang, takut ada kekurangan. Kita istighfar. Istighfar lepas pada solat. Selepas daripada haji, lepas daripada selesai haji, tengok dalam surah Al-Baqarah 199. Thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Lepas daripada kamu wukuf di Arafah,
hari yang besar, di perhimpunan agung tahunan. Fastaghfirullah, Allah kata apa? Minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku di Arafah tadi lara, tidur, banyak buah, di Saoko, orang lain cari haji mabrur, kita cari haji malboro. Contohlah. Istighfar. Jadi kita selepas daripada ibadat yang besar-besar, kita diminta istighfar. Selepas kita bertahajud, solat akhir, istighfar. Itu dia panggil istighfar sebagai penutup. Kata di Ar-Razi, siratul karim, orang yang mulia, dia buat ibadat banyak, dia anggap sedikit. Dan dia bimbang takut ada kekurangan, dia istighfar. Wallaimu, dengar. Wallaim ya'ti bil qalil wa yastakthiruhu wa yamunnu bihi. Orang yang laim, orang yang akhlak buruk, buat benda sikit tapi membesar-besarkan kebaikan dia buat. Sikit dia buat. Kata orang macam apa dia ni, yaj'aluna habbah qubbah. Benda kecil besar. Bui sedekah sekapik beras, tapi gambar dalam Facebook tu besar-besar, habis satu keluarga menerima beras. Kita kata lebih-lebih sangat jangan. Baiklah para pelajar sekalian, itu jelah 5 faedah yang dapat kita ambil daripada perbincangan kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 6 dan 20 dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.